Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syamsina Naswa binti Zalizan, PIB 276, Ijazah Sarjana Muda Syariah Pentadbiran Kehakiman semester 6. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang sistem kehakiman Islam. Dalam suasana hidup bermasyarakat hari ini, kita pasti berdepan dengan pelbagai cabaran dan dugaan, terutamanya terhadap hubungan dan perpaduan ummah. Antara cabaran ialah pertelingkahan, perbalahan dan pertikaian yang timbul disebabkan pelbagai faktor. Kita mungkin bertelingkah disebabkan perbezaan pendapat terhadap sesuatu isu atau berbelah kerana hak dan kepentingan kita dicabar. Adalah amat baik dan bijak sekiranya perbalahan dan pertikaian itu dapat kita tangani dengan penuh kebijaksanaan. Walau bagaimanapun, sekiranya perbalahan dan pertikaian ini menimbulkan masalah yang lebih besar, misalnya sehingga menyebabkan satu pihak teranaya, ia memerlukan pihak lain untuk menghakimi dan menyelesaikan sehingga keadilan dapat dilaksanakan demi kepentingan semua pihak. Di sini letaknya peranan institusi kehakiman dalam Islam. Institusi ini turut berperanan besar untuk membuktikan bahawa undang-undang Islam sangat adil, unggul dan sesuai untuk dilaksanakan di semua tempat, setiap masa dan meliputi setiap lapisan masyarakat, melaksanakan keadilan dan menghapuskan kezaliman antara falsafah sistem kehakiman dalam Islam. Inilah garis panduan yang ditetapkan oleh Allah dan disebut dalam Al-Quran. Terjemahannya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah kerana membela orang yang khianat. Surah An-Nisa muka surat 4 ayat 105. Islam menghendaki agar keadilan mutlak ditegakkan dan kezaliman dihapuskan. Keadilan hanya akan dapat ditegakkan jika ianya berdasarkan undang-undang yang adil seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Walau bagaimanapun, sekiranya undang-undang yang adil itu tidak ditadbir dengan cekap, amanah dan adil, maka keadilan undang-undang tersebut tidak dapat dinikmati, malahan sebaliknya ianya bertukar menjadi kepada kezaliman. Penegasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya manusia berlaku adil dalam menghakimi sesuatu pertikaian turut merangkumi tuntutan supaya mengetepikan perasaan benci, marah, dendam dan sebagainya. Ini jelas dalam ayat, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sesekali kebencian terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Surah Al-Ma'idah muka surat 5 ayat 8. Ayat ini dengan menjelaskan memerintahkan kita agar berlaku adil walaupun terhadap golongan atau orang yang menjadi musuh kita. Ini kerana perasaan benci dan marah boleh mendorong kita untuk tidak berlaku adil, dan ini bertentangan sama sekali dengan prinsip kehakiman Islam. Dalam satu ayat yang lain pula, Allah menegaskan lagi, firman-Nya, wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah, biarpun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika orang yang didakwa itu kaya ataupun miskin, maka janganlah kamu terhalang daripada menjadi saksi yang memperkatakan kebenaran disebabkan kamu bertimbang rasa, kerana Allah lebih bertimbang rasa kepada kedua-duanya. Oleh itu, janganlah kamu turunkan hawa nafsu supaya kamu tidak menyeleweng daripada keadilan. Dan jika kamu memutarbelitkan keterangan atau enggan
daripada menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam apa yang kamu lakukan. Surah An-Nisa juzuk 4 ayat 135. Ayat ini menjelaskan perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar semua pihak yang terlibat dalam proses pengadilan sesuatu kes agar berlaku adil, bukan hanya pihak hakim semata-mata. Misalnya, untuk menjadi saksi, keterangan yang diberikan perlulah benar walaupun ia merugikan diri sendiri, ibu bapa dan ahli keluarga, saudara mara, sahabat, kenalan dan sebagainya. Demikian juga status sosial seseorang pendakwa, sama ada kaya maupun miskin, mempunyai pengaruh atau kuasa dan sebagainya, janganlah dijadikan peluang untuk mendorong menjadi saksi, memberi keterangan palsu sehingga keadilan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Jika kita meneliti senario sistem kehakiman Islam pada zaman Rasulullah SAW, kita akan mendapati bahawa baginda sering kali bertindak sebagai hakim yang sangat dikagumi kerana kebijaksanaan serta keadilannya walaupun di kalangan golongan bukan Islam seperti masyarakat Yahudi pada ketika itu. Terdapat banyak kitab yang mencatatkan contoh kes yang dihakimi oleh baginda SAW, iaitu yang meliputi kes berhubung dengan harta pusaka, nikah, cerai, hulu, rujuk, nafkah, penjagaan anak, hudud, kisos dan sebagainya. Prinsip keadilan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dalam kehakiman baginda ialah tidak boleh menghukum sebelum mendengar keterangan kedua-dua pihak. Pihak yang tertuduh berhak untuk membela dirinya kerana ia tidak bersalah sehingga dibuktikan sebaliknya. Layanan yang adil dan saksama hendaklah diberikan kepada pihak yang bertelaga. Jika hakim atau kadi berasa sangsi dan ragu-ragu atau kurang memahami keterangan pihak yang terbabit, ianya hendaklah bertenang selain berusaha sedaya upaya untuk memahaminya dengan baik. Justeru itu Rasulullah SAW mengutuskan amir yang mewakili baginda ke pelbagai daerah. Amir ini dilantik berdasarkan kemampuan mereka dalam bidang pentadbiran dan pengurusan negara, di samping kebolehan atau kepakaran untuk berijtihad. Antara sahabat yang pernah menyandang jawatan ini semasa hayat baginda ialah Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Muaz bin Ibnu Jabal. Di samping itu, pernah diriwayatkan juga bahawa baginda pernah membenarkan sahabat-sahabat menjalankan pengadilan ketika baginda berada di tempat tersebut. Contohnya ialah seorang sahabat sedang menyelesaikan satu kes di masjid. Kemudian Rasulullah tiba dan baginda mengizinkan agar kes tersebut diselesaikan oleh sahabat tersebut. Kesimpulannya, hakim itu perlulah adil dalam membuat sesuatu keputusan agar keputusan yang dibuat itu adalah benar bagi pihak yang benar, dan sekiranya jika hakim membuat keputusan yang salah, maka ianya memberi kesan kepada hakim tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.